Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya dalam siri Asas Fardu Ain. Sebelum saya berkongsi tentang tajuk kita pada hari ini, sama-samalah kita mendengar daripada kata-kata hikmah atau kata-kata mutiara yang telah disampaikan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, iaitu Ali bin Abi Talib. Hari ini, waktu beramal tanpa perhitungan. Sedangkan di hari akhirat nanti, waktunya perhitungan dan tidak ada lagi amal perbuatan. Daripada kata-kata hikmah yang kita dengarkan tadi, maka dapatlah kita simpulkan bahawa tentang tajuk kita pada hari ini adalah rukun iman yang kelima, iaitu beriman kepada hari akhirat. Okey, akhirat daripada segi bahasa ialah dia berasal daripada perkataan bahasa Arab yang diambil daripada perkataan akhirah yang membawa maksud yang terakhir. Daripada segi istilah adalah ruang abadi yang menjadi rumah terakhir yang akan dituju oleh manusia setelah alam dunia dan turut diertikan atau diistilahkan sebagai hari kemudian, iaitu kehidupan setelah kematian di dunia. Hukum beriman kepada hari akhirat adalah wajib kita meyakini, mempercayai tentang kewujudan hari kehancuran seluruh alam semesta dan kebangkitan semula yang kekal abadi untuk menerima pembalasan syurga dan neraka. Yang membawa maksud, sesiapa yang ingkar kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Berdasarkan daripada ayat ini, Allah telah menerangkan bahawa sesiapa yang tidak mempercayai atau meyakini tentang kewujudan Allah SWT, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhirat, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kufur, iaitu terpesong jauh daripada jalan kebenaran. Hari akhirat. Hari akhirat dikenali juga dengan hari kiamat. Bahkan dalam Al-Quran juga ada menceritakan atau menjelaskan nama-nama lain untuk hari akhirat. Di sini saya akan menjelaskan 10 sahaja nama-nama hari akhirat. Yang pertama adalah Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah bermaksud hari kiamat. Ini berdasarkan daripada surah An-Nisa ayat 87 yang membawa maksud Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang kejadiannya dan kedatangannya tidak diragukan. Yang kedua adalah Yaumul Ba'si. Artinya hari kebangkitan. Ini berdasarkan daripada surah Ar-Rum ayat 56 yang membawa maksud, maka inilah dia hari kebangkitan yang dijanjikan itu. Akan tetapi kamu dari dahulu lagi tidak mahu mengetahui kebenarannya. Yang ketiga adalah Yaumuddin, bermaksud hari pembalasan. Ini berdasarkan surah Al-Fatihah ayat 4. Ayat ini selalu kita baca ketika kita dalam solat, yang berbawa maksud yang menguasai hari pembalasan. Yang keempat adalah Yaumul Hisab. Yaumul Hisab bermaksud hari perhitungan. Ini berdasarkan surah Shad ayat 16 yang membawa maksud, dan mereka berkata, ya Tuhan kami, segeralah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan. Yang kelima adalah Yaumul Khuruj. Yaumul Khuruj bermaksud hari keluar dari kubur. Ini berdasar surah Qaf ayat 42 yang membawa maksud, iaitu pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat yang sebenarnya, itulah hari keluar dari kubur. Yang keenam adalah Yaumul Fasli, iaitu hari keputusan. Ini berdasarkan daripada surah As-Saffat
ayat 21 yang membawa maksud inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan. Yang ketujuh adalah Yaumul Jama'i, iaitu hari berkumpul. Ini berdasarkan daripada surah Asy-Syu'ara ayat 7 yang membawa maksud dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab agar engkau memberi peringatan kepada penduduk kota-kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya serta memberi peringatan tentang hari berkumpul yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk syurga dan segolongan masuk neraka. Yang ke-8 adalah Yaumul Khulud, bermaksud hari berkekalan. Ini berdasarkan daripada surah Qaf ayat 34 yang membawa maksud masuklah ke dalam syurga dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi. Yang ke-9 adalah Yaumul Wa'id, iaitu hari terlaksananya ancaman. Ini berdasarkan surah Qaf ayat 20 dan ditiupkan sangkakala. Itulah hari yang diancamkan. Yang ke-10 adalah Yaumul Hasrah, iaitu hari penyesalan. Ini berdasarkan surah Maryam ayat 39 yang membawa maksud dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, iaitu ketika segala perkara yang telah diputuskan dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. Itulah sebahagian nama-nama hari akhirat yang telah disebutkan dalam Al-Quran dalam pelbagai ayat. Nama-nama itu diberikan berdasarkan daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari akhirat tersebut. Seperti disebutkan tentang hari akhirat adalah hari pembalasan. Kerana pada hari akhirat semua manusia akan diberikan balasan sesuai dengan amalannya di dunia. Dan begitu juga dengan nama-nama akhirat yang lain. Selesai kita untuk hari ini dengan pengkongsian saya tentang pengertian dan nama-nama lain bagi hari akhirat. Jadi, nantikan video seterusnya berkaitan tentang tanda-tanda hari kiamat untuk peringatan kita sebagai umat akhir zaman bagi menginsafi kesilapan yang sering kita lakukan, terutamanya diri saya sendiri. Jangan lupa follow, share dan like page Awal Islamika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.